berhujung minggu, beristirahat bersama keluarga. So, pasti ada yang merancang juga perjalanan seperti berkelah di tepi sungai ataupun melakukan aktiviti di pesisir pantai. Namun, anda perlu berjaga-jaga dalam tempoh musim ini ketika melakukan aktiviti di sungai ataupun laut. Kita ingin sedari kenapa begitu bersama dengan tetamu kita di sini. Iaitu saya kenalkan, iaitu Tuan Abdul Hadi Abdullah merupakan pegawai cawangan program kesedaran keselamatan awam bahagian bomba dan penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya kena bersama kami pagi ini. Jadi jawapan kepada persoalan kenapa untuk musim ini rakyat Malaysia perlu berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti di sungai ataupun laut. Okey, terima kasih tuan dan puan. Okey, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menjalankan pelbagai aktiviti dan juga program-program bagi menyedarkan masyarakat untuk lebih berwaspada dan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya apabila tibanya musim, terutamanya monsun timur laut. Dan juga biasanya kita juga menjalankan aktiviti-aktiviti kita berkaitan dengan kesedaran pada musim cuti persekolahan, pada musim perayaan dan pada akhir tahun ini iaitu pada peralihan monsun timur laut, Jabatan Bomba telah menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti bagi menyedarkan masyarakat berkaitan dengan keselamatan di air. Sebabnya setiap tahun banyak berlaku kes kelemasan. Okay. Dan untuk makluman tuan-puan, kematian akibat lemas lebih tinggi setiap tahun dalam rekod Jabatan Bomba, lebih tinggi daripada kematian akibat kebakaran. Sebagai contohnya pada tahun 2022 sebanyak 255 kes kematian yang direkodkan oleh Jabatan Bomba, dan pada tahun ini 2023 sehingga bulan September sahaja telah berlaku kematian sebanyak 161 kematian. Angkanya. 216 kematian pada tahun ini saja. Jadi ini telah Jabatan Bomba telah mengambil menimbulkan kerisauan. Ya, menimbulkan kerisauan. Jadi setiap tahun kita menjalankan aktiviti-aktiviti bagi menjalankan masyarakat lah supaya kes-kes kematian dan juga kelemasan dapat dielakkan dan dapat dicegah. Baik. Dan tanggungjawab bomba bukan saja untuk memadamkan kebakaran ataupun memberikan bantuan-bantuan penyelamatan, tapi sekarang ini ada satu lagi tugas tambahan, iaitu untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan keselamatan aktiviti di air. Tuan, jadi itu juga antara peranan yang didukung oleh anggota bomba sendiri untuk memastikan keselamatan semua masyarakat. Itu adalah antara tugas-tugas Jabatan Bomba. Dan sebelum ini memang kita telah melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam aspek pencegahan insiden lemas. Bagaimanapun aktiviti tersebut kita telah tingkatkan apabila Majlis Jemaah Menteri telah menubuhkan Majlis Keselamatan Aktiviti Air. Dan Jabatan Bomba adalah selaku ahli dalam majlis tersebut telah meningkatkanlah aktiviti-aktiviti kempen kita, dan pada sekarang ini Jabatan Bomba juga sebagai urustia dalam majlis tersebut, dan majlis ini telah disertai oleh pelbagai agensi kerajaan, NGO, swasta dan juga ahli-ahli profesional. Di antara objektif penubuhan ini adalah bagi menyedarkan masyarakat dalam aspek keselamatan aktiviti air dan juga dalam aspek reka bentuk badan-badan air lah, sebagai contoh taman tema dan kolam-kolam renang lah. Jadi kerana musim ini dia serentak, musim cuti sekolah dengan musim monsun, dia serentak sekali berlaku, dan mungkin ibu bapa perlukan lebih banyak pendedahan kepada faktor-faktor keselamatan. Jadi sekiranya masih mahu menjalankan aktiviti air, mungkin di kawasan air terjun ataupun ingin bercuti beriadah di kawasan tepi pantai, apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh ibu bapa amalkan untuk memastikan anak-anak terjaga dan sebagainya? Okey, antara langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah sebagai contoh semasa musim monsun timur laut ini, kita perlu mendapatkan info cuaca sebagai contohlah daripada Met Malaysia, dan juga kita lihat kepada keadaan cuaca sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti ataupun ke mana tempat yang kita akan laksanakan aktiviti itu, kita pastikan keadaan itu adalah selamat dan
kita pastikan kita sendiri pun keadaan sihat sebelum melakukan aktiviti, dan kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan juga. Sebagai contoh, untuk melakukan aktiviti, contohnya untuk menaik sampan ataupun bot, kita mesti memakai life jacket lah, ataupun jaket keselamatan, dan juga kita menggunakan pelampung-pelampung, dan pastikan kita tahu di tempat ataupun badan air yang kita hendak melakukan aktiviti itu, tempat itu tidak ada tempat yang bahaya. Sebagai contohlah, ada batu yang tajam ke, ada kayu ke, ataupun ada binatang-binatang haiwan berbisa ataupun bahayalah. Dan sebelum melakukan aktiviti keselamatan di air ini, kita mesti tahu ke mana, contohlah dalam ahli keluarga. Tempat mana kita nak lakukan aktiviti. Sebabnya banyak juga kes-kes kematian lemas di air ini disebabkan ada yang contohlah pergi ramai. Ada satu orang, dua orang pergi tempat yang jauh ataupun asing daripada kumpulan dia. Dan antaranya juga adalah untuk melakukan aktiviti air ini, seeloknya kita belajar berenang lah. Belajar berenang, kita tahu macam mana untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku terjatuh dalam air. Dan itu sebab itu kita menggalakkan masyarakat supaya belajar berenang dan juga belajar bagaimana teknik-teknik untuk menyelamat. Sebab banyak juga yang kita pergi dalam kajian kita, banyak yang kes-kes yang cuba mangsa yang lemah ni cuba menyelamatkan mangsa yang lemah yang pertama, tapi dia yang cuba menyelamat dia yang lemah. Banyak kes yang kita kena pastilah. Sebab tu kita kena tahu juga berenang dan juga bagaimana keadaan untuk menyelamat. Sebab menyelamat ni tak semestinya kata ada mangsa yang lemas kita terus terjun. Banyak keadaan, sebagai contohnya kita lontarkan tali, ataupun kalau ada kayu yang panjang boleh hulurkan kayu panjang. Kita minta bantuan orang lain, dan contoh kita boleh menggunakan juga bahan-bahan alternatif yang ada di persekitaran tempat tersebut. Sebagai contohnya, kalau ada tong yang air tu, kita buang air, kita boleh bagi tong tu bagi terapung. Jadi pelbagai kaedah lah, tak semestinya kata menyelamatkan mangsa ni mesti terjun dalam air. Dia dapat terjun. Tinggalkan itu untuk hero-hero sahajalah. Seperti abang-abang bomba kita. Kalau kita yang boleh berenang pun tak semestinya terlatih untuk menyelamatkan mangsa, adalah sesuatu yang berbeza sama sekali. Kita berenang diri kita sahaja, tapi bila kita nak menyelamatkan mangsa sekali, ada tekniknya, dan kalau tidak tahu mungkin berbahaya untuk anda dan juga mangsa yang cuba diselamatkan. Sebab orang yang lemas ni dia akan panik. Jadi dengan dia akan tolak kepala kita masuk ke dalam air. Macam-macam perkara yang akan berlaku kan tuan. Okey, dan antara yang lain juga tuan, mungkin tuan boleh kongsikanlah kepada kami semua berkenaan dengan persediaan daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, khususnya untuk menghadapi sebarang kejadian banjir ataupun bencana ketika monsun timur laut ni. Ketika monsun timur laut ini, Jabatan Bomba telah melaksanakan pengurusan operasi banjir berdasarkan negara panduan yang sedia ada, iaitu Peraturan Tetap Operasi Pengendalian Bencana Banjir, Peraturan Tetap Operasi Jabatan Bomba dan Malaysia Pengurusan Operasi Banjir, dan juga Arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara jika keadaan memerlukanlah. Berdasarkan maklumat daripada Met Malaysia juga, fasa perolehan monsun berlaku dari September hingga November tahun ini, dan Jabatan Bomba telah mengambil langkah-langkah pemantauan dan juga operasi bagi memastikan sekiranya berlaku kejadian banjir dapat digerakkan aset-aset Jabatan Bomba dan juga pegawai bagi memantau dan juga menjalankan operasi semasa berlakunya kejadian banjir lah. Jadi untuk sekiranya kita tidak mahu perkara ini berlaku, tapi jika berlaku, apakah yang perlu dilakukan oleh keluarga yang menghadapi situasi sebegini? Apakah talian-talian yang perlu dihubungi? Dan apakah yang boleh mereka lakukan secara first response untuk membantu keadaan? Jadi kita nasihatkan kepada masyarakat supaya lebih prihatin, terutamanya pada musim monsun ini, dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya lah. Sebagai contoh, sentiasa memantau keadaan cuaca dan juga keadaan sekiranya berlaku keadaan banjir, dan mematuhi arahan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Sekiranya contohlah jika berlakunya banjir, jika diarahkan supaya berpindah, jadi kita buat persiapanlah supaya berpindah. Jangan tunggu sampai kata banjir itu dah
dah air dah meningkat tinggi ataupun dalam keadaan dah terdesak baru cuba untuk nak berpindah dan sebagainya lah. Dan masyarakat juga hendaklah menghubungi Jabatan Bomba dan juga pihak berkuasa sekiranya berlaku kejadian banjir. Dan nombor talian adalah 999 lah. 999 seperti biasa untuk kegunaan kecemasan sahaja. Dan untuk anda yang sedia maklum, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat bertugas bukan saja di kawasan bandar tapi juga di luar bandar. Jadi time to response tu macam mana? Adakah boleh dilakukan apa-apa untuk membantu mempercepatkan masa yang diambil untuk pihak bomba sampai di tempat kejadian? Okey, supaya respon itu cepat, jadi kita minta masyarakat sentiasa bersedia. Sekiranya berlaku hujan lebat dan semua, perkara yang penting adalah disimpan dan diletak di keadaan yang tempat yang selamat, dan sentiasa peka lah dengan keadaan cuaca dan juga paras air. Jadi sentiasa memantau lah, kalau ibu bapa sentiasa memantau anak-anak, supaya tidak bermain air lah. Dan juga supaya keadaan rumah tu selamat, dan juga sekiranya berlaku banjir dan hendaklah memastikan persekitaran itu selamatlah sebelum pada masuk kembali pada rumah. Dan sebelum membuat panggilan kecemasan, pastikan anda bawa bertenang dulu. Kerana kalau dalam keadaan panik, mungkin kita akan mengeluarkan ayat-ayat yang tidak membantu pihak pasukan bomba dan penyelamat mencari lokasi kita. Jadi pastikan bawa bertenang dulu, dan apabila membuat panggilan itu, pastikan anda menyampaikan maklumat dengan jelas supaya pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat boleh sampai ke tempat kejadian. Betul. Yang penting adalah tenang lah. Tenang-tenang. Memang susah pada ketika itu kan. Betul. Kita pun terasa ada situasi yang mencemaskan, tapi kita perlu cuba untuk bawa tenang, tawakal. Ya, betul. InsyaAllah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Abdul Hadi Abdullah, merupakan pegawai cawangan program kesedaran keselamatan awam bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih.